Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah muka surat yang ke-97. Muka surat yang ke-97 di bawah tajuk Syafaat Para Nabi. Kita tengok matan dia pada muka surat 97, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wa syafa'atul anbiya'u alaihimus salatu wassalam haqqun wa syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina al-mudhnibin wa li ahli al-kaba'ir minhumul mustawjibin al-iqab haqqun thabit. Maksud dia, kata Al-Imam Abu Hanifah, syafa'atul anbiya wa syafa'atul anbiya, syafaat para nabi alaihimus salatu wassalam haqqun. Syafaat para nabi sekaliannya itu benar. Maknanya nabi-nabi ni dia ada keizinan daripada Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Nanti kita akan tengok dalam huraian apa makna syafaat yang diletakkan oleh penghurai kepada matan ni. Kemudian dia kata wa syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin al mudhnibin wa li ahli al kaba'ir minhumul mustawjibin al iqab haqqun thabit. Adapun syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat Nabi Muhammad lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, al mudhnibin, orang-orang beriman yang melakukan dosa, wali ahlil kabair, dan kepada para pelaku dosa besar, minhumul mustawjibin al iqab, yang mana pelaku dosa besar itu pasti dikenakan kepada mereka hukuman ataupun azab. Haqqun thabit, ianya satu benda yang benar dan sabit. Maknanya dalam matan ni Al-Imam Abu Hanifah dia nak sebut setiap Nabi ni ada kebolehan, keizinan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Dan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada syafaat yang lebih besar. Dia ada keizinan yang lebih besar Allah Ta'ala beri kepada dia, yang kita pun maklum istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan syafaat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan nama syafa'atul uzma, syafaat yang besar ataupun syafaat yang agung. Yang ni Allah Ta'ala beri kepada Nabi untuk membuat keputusan ataupun menyelamatkan orang-orang beriman yang ada dosa dan juga pelaku dosa besar yang pasti dia akan ke neraka. Tapi kerana syafaat Nabi Muhammad SAW, dia terselamat daripada kena balasan itu. Okay.
Dalam huraian dia ni tak panjang. Huraian dia ni pendek saja. Tapi nanti kita akan tengok beberapa perkara yang ingin saya tekankan berkenaan dengan syafaat ni. Okey. Kita tengok dalam huraian, dia kata syafaat bermaksud doa setiap nabi untuk umatnya di hari kiamat, di hari akhirat. Maknanya satu peluang doa yang paling mustajab, yang Tuhan tak akan tolak doa tu, pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap nabi ni ada. Cuma kebanyakan nabi-nabi menggunakan peluang doa tu di dunia lagi. Beza dengan Nabi Muhammad, dia simpan peluang itu ataupun salah satu daripada kelebihan ni di hari kiamat nanti. Dia tak guna sekarang. Tapi kalau kita tengok secara umumnya, doa para nabi dan rasul ni boleh katakan hampir semua doa dia mustajab. Ada juga yang tak mustajab. Cuma kenapa dia macam ada satu perbahasan? Ada lagi doa yang paling mustajab. Itu nak tunjuk kepada kita beza kedudukan kita dengan orang biasa, dengan nabi. Kita orang biasa ni dengan nabi. Kita kebanyakan doa-doa kita ni tak tahu mustajab ataupun tak mustajab. Kita sendiri boleh tengok, kita sendiri yang tahu pada diri kita sendiri bila mana kita berdoa, doa tu makbul ataupun tidak, dijawab ataupun tidak. Tapi doa nabi dan rasul kebanyakannya mustajab, tapi dia ada satu yang paling power. Allah Ta'ala mustajabkan kebanyakan doa nabi, tak kiralah Nabi Muhammad ke ataupun nabi mana-mana. Okay. Tapi atas dasar kasih sayang Tuhan, dia ada beri satu keistimewaan khusus pada nabi dan rasul, doa yang dia boleh guna bila-bila masa, setiap nabi dan rasul. Jadi kita jangan ingat doa nabi dan rasul ni dia macam doa kita. Ada yang mustajab ke, ada yang tak mustajab ke? Doa para nabi tu mustajab, tapi dia ada yang paling mustajab. Maknanya yang paling mustajab ni, kalau tidak dibuat ucapan yang panjang meleret-leret pun, dia pasti akan didengari dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Adapun doa nabi yang lain, dia macam kena ada satu usaha sikit lah sebelum daripada berdoa tu. Sebab tu kita tengok ada satu hadis, bila mana Nabi SAW bertanya kepada satu orang sahabat apa yang dia nak. Sahabat ni dia telah tolong Nabi dengan membawakan air wudu pada waktu malam Nabi nak qiyam, dan juga dia bawakan air untuk Nabi istinja pada waktu malam. Sebab zaman dulu bukan macam zaman sekarang, orang ada tandas dalam rumah. Dia bawa sehingga Nabi jadi mudah urusan untuk berwuduk dan juga beristinja. Nabi pun tanya pada dia, kamu nak apa? Dia pun jawab, aku nak kedudukan aku itu berada di samping kamu di syurga nanti. Nabi tanya, ada lagi? Tak ada. Nak yang tu je. Nabi pun kata, bantu aku untuk memustajabkan doa itu dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah. Nabi minta dia pun sujud sekali. Dia sujud dengan makna salat sekali lah. Okay. Adakah bermaksud doa itu dia tak mustajab? Dia mustajab. Tapi mustajab dia tu, level mustajab dia tu biasa. Bagi kita hebat dah tu. Bagi kita orang biasa ni, pasti kita rasa seronok dapat peluang doa yang Tuhan dengar terus ni. Tapi Nabi yang kita idam-idamkan tu, itu biasa dalam doa-doa Nabi dan Rasul. Tapi dia ada doa yang lagi power, yang tidak memerlukan kepada apa-apa persiapan yang khusus pun. Hanya beritahu pada Allah Ta'ala, terus dia akan dapat. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi dalam huraian dia sebut, ia merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan manusia di akhirat. Yang ni khusus kepada Nabi Muhammad. Pada ketika itu, Nabi bertindak sebagai perantara antara umat dengan Allah Ta'ala untuk manfaat dan pertolongan mereka. Syarat mendapat syafaat ialah pihak yang diberi
ataupun yang mendakwa diri dia boleh jadi syafaat tu, mestilah pihak yang mendapat keizinan Allah Ta'ala. Jadi dalam perenggan tu dia sebut syarat mendapat syafaat ialah keizinan Allah. Itu yang pertama. Maknanya memang Tuhan sebut dia boleh beri syafaat. Yang kedua dia sebut sini, dan orang yang diminta syafaat untuknya itu ialah orang yang diredai Allah. Pertama Tuhan izin, yang kedua Tuhan reda. Jadi Nabi Muhammad ni memang Tuhan izin, dan yang kedua memang Tuhan reda pada dia. Lepas tu dia datangkan ayat 26 daripada surah An-Najm, nak sebut berapa banyak sangkaan-sangkaan orang-orang yang tersalah, menyangka yang ni boleh beri syafaat, orang ni boleh beri syafaat, benda ni boleh beri syafaat, tapi sebenarnya tak boleh beri pun. Tengok apa Tuhan kata, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah Ta'ala, berapa banyak malaikat yang berada di langit. Sebab ada sebahagian orang menyangka malaikat juga mampu memberi syafaat. Dia memang makhluk yang baik, dia memang makhluk yang diredai oleh Allah Ta'ala, tapi izin tak ada. Tuhan reda kepada malaikat. Tuhan sebut malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahu, iaitu dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, tak buat maksiat dia. Tapi dari segi izin untuk memberi syafaat, dia tiada izin. Itu malaikat yang memang Tuhan sebut makhluk yang taat. Jadi mana-mana orang selain pada malaikat, mana-mana makhluk selain pada malaikat, termasuklah kita, yang tidak dikhabarkan keizinan dia boleh beri syafaat, dan tidak dikhabarkan Allah Ta'ala meredainya, maka dia belum lagi tentu boleh beri syafaat. Contoh saya nak beri pada tuan-tuan dan puan bagi nampak. Antara kelompok manusia yang diredai oleh Allah Ta'ala ialah para sahabat. Semua orang yang bersahabat dengan Nabi ni, semuanya Allah Ta'ala reda, sebab mereka itu kumpulan yang terbaik. Dan khususnya kepada golongan muhajirin dan ansar, Tuhan sebut tentang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal daripada kalangan muhajirin dan ansar yang telah mengikuti suruhan Nabi, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, walaupun tidak dapat melihat apakah benar, apakah untung, apakah manfaat yang ada daripada ikut Nabi itu. Dengan sebab dia orang ikut, Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, kami meredai mereka. Mereka dia redai, tapi tak ada satu syarat, izin untuk beri syafaat dia tak ada. Walaupun dia nak beri syafaat tu kepada zuriat dia ataupun usul dia, iaitu ibu bapa dia. Tuan-tuan tengok berapa ramai para sahabat yang Tuhan telah cop dia sebagai golongan yang diredai, tapi kalau mak dan ayah dia daripada kalangan penentang Rasul, tak boleh beri syafaat walaupun dia tu hebat. Ataupun daripada kalangan isteri dan anaknya yang bawah pada dia, yang menentang Allah dan Rasul, pun tak boleh beri syafaat. Jadi apatah lagi yang kemudian ni, kita-kita semua ni, ustaz ke, penceramah ke, siapa-siapa pun, lagi-lagilah kita tak boleh nak kata dia tu boleh beri syafaat. Sebab pertama, tiada bukti daripada Tuhan ataupun maklumat daripada Tuhan menunjukkan makhluk ni, orang ni, benda ni boleh memberi syafaat, tak ada izin. Yang kedua, tiada bukti juga untuk menunjukkan dia tu diredai oleh Allah Ta'ala. Cuma kita bersangka baik kepada dia, kita harapkan kalau dia ni daripada kalangan makhluk yang boleh beri syafaat, kita haraplah dia pun syafaatkanlah kita di akhirat nanti. Itu harapan. Tapi yang pasti boleh memberi syafaat itu ialah Nabi Muhammad. Yang ni pasti boleh beri syafaat. Okey. Perenggan seterusnya, kalau kita tengok bawah daripada terjemahan ayat Quran tu, syafaat yang khusus kepada Rasulullah ialah syafaatul uzma. Uzma maksud dia agung,
sebab pasti tidak akan tertolak. Syafaat ni belum berlaku lagi. Kita semua akan menyaksikan bagaimana syafaat ini akan terlaksana. Bila? Di padang mahsyar. Iaitu syafaat atau permohonan kepada Allah agar segera diadakan keputusan di antara semua makhluk. Bila mana sangkakala kedua ditiupkan, membangkitkan semua manusia yang telah mati dalam tempoh yang tak diketahui berapa lama. Bangkit kita menuju ke satu tempat perhimpunan yang disebut sebagai mahsyar. Kita selalu dengar yang kita sebut dengan nama padang mahsyar, padang mahsyar. Padang mahsyar tu dekat mana? Tak tahu, tapi perkataan mahsyar maksudnya dihimpunkan manusia. Bukan dihimpunkan manusia daripada negeri tertentu, negara tertentu, kawasan tertentu, bangsa tertentu. Daripada awal penciptaan manusia, iaitu daripada Nabi Adam sampailah manusia yang paling akhir, semuanya dihimpunkan dan menunggu proses untuk dihisap amalan masing-masing. Pada waktu menunggu tu, dia bukan macam menunggu kita tunggu benda-benda yang kita duk tunggu atas dunia ni. Tuan-tuan tunggu makanan order, lambat sampai, tu pun mengeluh. Tunggu perkhidmatan apa-apa, ambil nombor tak dapat, lambat. Lepas tu orang rehat, macam-macam. Itu pun kita rasa penatnya menunggu. Pada waktu itu, Nabi SAW dengan kedudukan yang Tuhan beri, dengan redha yang ada pada diri dia, dengan izin yang ada pada diri dia, dia memohon kepada Allah Ta'ala supaya dipercepatkan ataupun dilangsungkan terus proses terusnya, iaitu proses untuk menilai amalan masing-masing. Syafaat ni masih lagi belum menggembirakan kita, sebab dia hanya suruh cepat. Dia bukan memastikan kita selamat, tapi suruh cepat je. Bagi cepat. Sebab semua umat tak tahan. Kita yang akhir zaman ataupun yang awal zaman, semuanya tak tahan pada waktu tu. Dan manusia duduk dalam keadaan yang meletihkan, memenatkan pada waktu tu. Jadi Nabi telah berpohon kepada Allah Ta'ala supaya dipercepatkan, diberikan keputusan, ditimbang, dihisap amalan masing-masing. Supaya mereka mendapat keringanan dan kerehatan dari kesengsaraan yang dideritai di padang mahsyar. Kita tahu setiap kelompok manusia berbeza-beza keadaan di padang mahsyar. Yang pasti dalam hadis Nabi sebut, manusia berada dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki, sibuk memikirkan. Pada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang keadaan padang mahsyar pada waktu itu. Dia tak bising. Macam kita tunggu apa-apa, kita tunggu makanan, tunggu apa-apa. Bukan tunggu makanan lah, tunggu kita nak buat urusan di jabatan apa-apa pun, kita bersembang. Tapi di padang mahsyar, dia tak bersembang. Dia bukan macam mungkin sebahagian yang ada dalam ni pernah ada pengalaman buat haji, wukuf di Arafah, tu sebahagian lah. Tapi wukuf di Arafah tu tak masuk 1% pun macam padang mahsyar. Walaupun Nabi kata itulah gambaran perhimpunan manusia. Cuma kalau kita tengok dengan sebab ada kasta-kasta yang mewah, ada orang yang wukuf di Arafah dalam keadaan kemah, dia ada aircon, makanan buffet dia. Yang ni dia tak campur dengan orang. Yang ni duduk dalam keadaan senang lah. Cuma nak katanya sebahagian kita mengikut maktab masing-masing. Kalau yang diuruskan oleh tabung haji, kita akan sembang. Sembang datang pada mana, ni dah berapa tahun tunggu nak dapat giliran haji, ataupun ni haji package. Kita boleh sembang lah. Kita boleh sembang. Kita tak boleh bayang di padang mahsyar dia tengok tinggi betul orang ni. Ni kaum Nabi mana Sementara tunggu ni kita berpayung bawah teduhan dia lah. Tak, waktu tu tak ada masa. Benda ni telah terlintas dalam fikiran seorang isteri Nabi, iaitu Aisyah. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana tak pakai baju dah waktu tu? Tengok antara satu sama lain. Nabi kata, al-yawmu a'zamu min zalik. Hari tu lebih merungsingkan berbanding nak tengok orang ni tinggi, oh umat kau ni pendek, oh umat kau ni kulit dia putih semua, yang ni hitam semua. Tak ada. Orang yang paling selamat pada waktu tu, yang pasti akan masuk syurga pun rungsing pada hari itu. La tasma'u illa hamsa.
Allah Ta'ala sebut, tidak didengari pada waktu perhimpunan itu melainkan bisikan-bisikan monolog seorang diri, cakap seorang diri. Selamat ke aku ni? Okey ke aku ni? Kita cakap seorang, kita tak sembang dengan siapa-siapa pun. Itu situasi di padang macam. Waktu tengah penat, tengah panas, ada golongan VIP. Kita baca dalam hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar dengan naungan-naungan yang kemuliaan. Kita tahu benda tu, golongan-golongan yang disebut dalam hadis yang lain. Cumanya umumnya manusia dalam keadaan keluh kesah sebab keputusan tak tahu lagi. Kita menunggu pada waktu tu. Datang Nabi minta pada Tuhan supaya dicepatkan urusan itu untuk memberi keringanan perasaan, bukan keringanan daripada tubuh badan ni. Tak tahu lagi keringan tak ingat, takut nanti kena humbalan neraka, penat yang tak berkesudahan. Keringanan daripada gungsing fikir bila nak selesai. Jadi itu syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok muka surat 98, dia dah selesai dah. Dia tak ada dah. Dia habis dah untuk bab syafaat ni. Cuma saya nak tambah beberapa perkara sebab saya rasa huraian dia tu terlalu ringkas. Pertama, kita tahu dah tadi, syafaat yang dia akui bermanfaat ialah syafaat yang memenuhi 2 syarat. Iaitu syarat pertama, pemberi syafaat itu golongan ataupun pihak yang mendapat izin pada Allah Ta'ala. Yang kedua, pemberi syafaat itu ialah golongan yang mendapat redha daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu Nabi lah. Kita pun nak kena kenal juga, sebab atas dunia ni kadang-kadang kita tersilap mencari syafaat. Kita tersilap dan salah faham. Dan benda ni pernah berlaku. Salah faham, salah kenalnya syafaat ni, pemberi syafaat ni, dia bukan kesan dia sikit-sikit. Kesan dia tu menyebabkan kita tergelincir, kita jatuh ke arah kesyirikan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan banyak ayat untuk cerita adanya syafaat-syafaat yang salah, dan adanya kelompok manusia yang menyangka inilah pemberi syafaat, sedangkan ia ialah pihak yang salah. Kita tengok dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-3. Tuhan sebut, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ayat pertama daripada perbahasan syafaat-syafaat yang tak betul ni. Tuhan kata, dan orang-orang yang mengambil pemberi syafaat selain daripada dia telah berkata, orang yang telah sangka benda ni ada syafaat, benda ni boleh beri syafaat. Apa dia kata? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah melainkan mengharapkan sesuatu daripada apa yang kami sedang berinteraksi ni, iaitu kami ingin mendekatkan diri dengan Tuhan melalui benda ni, yang kita sebut dengan nama berhala. Berhala pada zaman masyarakat Arab jahiliah ialah satu benda yang dibuat daripada ukiran tertentu, pahatan tertentu, adunan tertentu. Zaman dulu berhala ni dikenali dalam bentuk patung, arca. Zaman kita berbeza. Berhala datang dalam bentuk untaian kata-kata hikmah yang dirasakan hebat, lalu orang telah menjadikan pedoman hidup dia seperti itu. Dia hidup dengan dia mengagumi kata-kata orang tu ataupun mengagumi pemikiran orang tu, sehingga dia rasa pemikiran orang ni lah betul, dan inilah wasilah untuk mendapatkan keredaan Tuhan. Sebenarnya silap. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila mana kita raya baru ni, pertama isu raya Jumaat dengan Sabtu, selesailah kita raya Sabtu. Walaupun ada perbincangan sikit. Ada satu benda berlaku di negara jiran. Negara jiran iaitu Indonesia, bukan negara jiran yang dekat dengan kita Perlis ni, Thailand lah, negara jiran belah lain. Iaitu satu tempat pengajian di Indonesia, dia telah buat salat Idul Fitri, salat Hari Raya, dalam keadaan susunan saf dia tu macam
waktu tengah Covid dulu. Jarak-jarak. Itu satu hal. Yang kedua, dalam saf itu adanya perempuan bercampur dengan lelaki. Bila mana orang tanya, boleh ke buat macam ni? Benda tu menjadi viral di Indonesia sehingga terpaksa badan autoriti pergi tanya orang ni. Sebab orang ni pun ada kedudukan, dia ada ketokohan. Jadi pergilah Kemenak, pergi jumpa dia orang. Kemenak, tuan-tuan tahu apa Kemenak? Kemenak ni Kementerian Agama Indonesia memang macam tu. Dia suka short form. Kemenak, kementerian, Kemenag, Kementerian Agama. Tu je. Menteri Agama dia panggil Menak. Nasib baik Menak bukan benak. Okey. Cuma nak katanya Menak, istilah dia guna ialah Menak, iaitu Menteri Agama. Pergi jumpa tanya, ni kenapa? Dia pun kata, terlalu najiskah perempuan sehingga kena duduk belakang? Dia jawab macam tu. Dia kata terlalu teruk orang perempuan sehingga kita tidak letakkan dia dalam saf yang sama. Tiba-tiba dia kata, saya cukup mengagumi pemikiran satu orang tokoh di Indonesia, iaitu Soekarno. Saya nak sebut sini apa dia? Dia telah melihat ideologi yang dibawa oleh Soekarno itu, iaitu tak nak ikut syariat ni, tak nak ikut yang jenis orang perempuan, terlalu ortodok yang ni, terlalu konservatif. Dia tu, tokoh tu hebat. Tuan-tuan tengok, pendiri kepada pondok pesantren Az-Zaitun ni bukan orang yang lekeh-lekeh lah. Doktor, prof lagi kat depan. Gilang apa tak nama, Gilang Gemilang tak tahu tapi Gilang lah nama dia. Okey. Cuma nak katanya dia orang yang sudah bergelumang dalam akademik, orang yang bergelumang dengan nas, tengok dengan mata sendiri, boleh baca Quran, dan kita tengok dia punya pencapaian pengajian dia pun hebat. Tiba-tiba dia pergi angkat ideologi orang yang memang jelas-jelas tak perlu pun. Bukan nak kata Soekarno tu teruk dalam semua bab. Cuma nak katanya manusia dia tertipu. Dia tak sembah berhala macam musyrikin Mekah. Dia tak pergi hadap patung. Tapi dia rasa hebat dengan pemikiran orang. Yang ini ialah satu serangan yang berlaku pada masyarakat sekarang. Dia mengagumi teks orang tu sehingga dia kata, saya sangat mengagumi sehingga saya ingat dasar-dasar yang dibuat oleh Soekarno. Saya hafal semuanya. Okey. Poin dia sekarang, kamu mengubah wajah agama seperti mana yang diletakkan oleh Nabi ataupun Rasulullah itu sendiri. Di mata dia, ideologi Soekarno itu lebih baik dalam menjalankan syariat berbanding apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi dia berkeraslah dengan dengan pendirian dia. Tapi kalau tuan-tuan tengok, dia ada pengikut yang banyak. Dia ada ahli yang ramai. Kenapa? Kerana walaupun pemikiran dia pelik, cuma satu saja, dunia akhir zaman. Saya nak sebut ni ialah kerana dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ni adalah dunia yang sangat menipu, dan antara tipu daya yang paling bahaya kepada umat manusia keseluruhannya ialah pandangan luar. Pandangan luar, ataupun kita sebut sebagai material. Sama ada orang tu dia rumah dia besar, harta dia banyak, kenderaan dia baik, rupa paras dia elok. Ini semua benda-benda yang boleh menipu. Kalau tuan-tuan tengok dia orang punya kesatuan ataupun persatuan dia orang dan tempat belajar dia orang, dia mewajibkan semua ahli-ahli dia ni pakai pakaian yang kemas, satu. Dan pakaian kemas tu ialah pakaian yang moden, pakai kod kemas. Tuan-tuan tengok video tu yang viral tu, pakai kod kemas. Tuan-tuan boleh bayang Indonesia macam kita kat panas, tapi pakai kod kemas. Tapi adalah kawasan-kawasan ni yang sejuk. Cuma nak katanya ada orang rasa minat kerana tengok dia kemas ya. Sebab itulah orang-orang agama ni, dia taklah menjadi kemestian, tapi dia kadang-kadang menjadi ciri-ciri yang perlu diambil kira. Terlalu selekeh, terlalu tak kemas, menyebabkan ada orang yang melihat material, dia tak minat walaupun benda yang kita sebut tu betul. Kerana benda tu saja. Kerana 2-3 benda. Cuma saya nak katanya, dia tersilap tengok. Lalu dia rasa ideologi inilah yang boleh menyampaikan diri kepada redha Tuhan. Sebab dia rasa dia sedang mengangkat satu kelompok yang dirasakan diletakkan di bawah, iaitu perempuan. Cara dia angkat perempuan macam mana? Iaitu dia bagi orang perempuan masuk dalam saf sekali dengan orang lelaki. Itu cara dia. Tapi tak betul pun cara tu.
Itu antara bentuk-bentuk cara melihat ideologi sebagai satu benda yang diangkat. Okay. Ayat seterusnya kalau kita tengok dalam surah Yunus, Allah Ta'ala sebut lebih kurang juga, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka, tidak dapat pula memberi manfaat, dan mereka berkata, inilah pemberi syafaat kami di hadapan Allah, merujuk pada berhala. Ideologi, pemahaman apa-apa saja. Ini surah Yunus ayat yang ke-18. Kemudian kita tengok lagi dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut pada ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Allah Ta'ala kata, takutlah kamu pada hari kiamat, iaitu hari ketika satu orang tu dia nak bela diri dia, dia tak dapat bela. Sedangkan syafaat yang dia sangka boleh bela diri dia dan korban tebusan yang dia buat pun tidak diterima pada hari itu. Ni pun merujuk pada berhala. Ayat lain Tuhan sebut 254 surah Baqarah, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Sebelum datang hari yang tidak laku lagi jual beli, tidak laku lagi persahabatan, dan tidak diterima lagi syafaat. Nanti kita akan tengok apa sebenarnya yang nak dimaksudkan pada syafaat yang tak betul ni. Kemudian surah Al-Mu'min ayat 18, Tuhan sebut malil zalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang zalim itu teman rapat yang baik dan juga pemberi penolong, pemberi syafaat yang sangat-sangat ditaati dan dikorbankan penghormatan pada dia. Mudassir ayat 48 Tuhan sebut fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak memberi apa-apa kesan syafaat golongan yang memberi syafaat. Dan ayat yang paling jelas surah Sabah ayat 22 dan juga ayat 23, Allah Ta'ala sebut wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Ni merujuk kepada sembahan yang dibuat oleh penduduk Sabah pada waktu tu. Okey. Secara umumnya kalau kita tengok beberapa ayat yang Tuhan sebut tadi secara berselerak tu, pertama Tuhan lemparkan persoalan kepada orang-orang yang telah salah mengambil berhala sebagai sembahan. Tuhan tanya kepada yang menyembah berhala, pertama, berhala yang kamu sembah ni ada kuasa ataupun tidak? Tuhan tanya. Mereka sendiri mengakui berhala yang diorang sembah tak ada kuasa. Lepas tu Tuhan bagi lagi peluang. Kalau kata minat sangat nak sembah benda tu, kalaulah berhala tu tak ada kuasa, kamu tahu ataupun tidak, adakah berhala yang kamu sembah tu dia setaraf dengan Tuhan ataupun sekutu bagi Tuhan, rakan kongsi dalam mengurus tadbir alam ni? Tuhan tanya lagi. Itu yang ada dalam surah Sabah. Jadi orang kafir pun mengaku berhala yang kami sembah ni pun bukan rakan kongsi. Kalaulah dia bukan rakan kongsi, paling-paling kurang dia ni khadam kepada Tuhan yang rapat, paling-paling kurang. Orang kafir pun kata dia pun bukan khadam kepada Tuhan. Kalau dia bukan khadam, kalau dia bukan ada kuasa, kalau dia bukan rakan kongsi, adakah dia pihak yang boleh beri syafaat? Dia orang tak boleh jawab. Maknanya nak sebut pada kita, kesyirikan yang berlaku kepada orang-orang kafir, pertama mereka salah mencari pemberi syafaat. Yang kedua, mereka salah melihat siapakah pembantu Tuhan yang betul. Yang ketiga, mereka salah melihat siapakah pihak yang sekufu ataupun rakan kongsi dengan Tuhan. Dan mereka salah melihat siapakah sebenarnya yang paling berkuasa. Semua ni terjadi sebab apa? Sebab hati manusia ni dia boleh berbolak-balik, dan dia ada rasa nak minat dengan yang tu, tak minat dengan yang ni. Dia rasa tertarik dengan yang tu, tak tertarik dengan yang ni. Jadi ini antara benda yang kita kena tahu. Sebab itulah hidup atas dunia ni, macam-macam mana pun, kita sendiri kena prepare diri kita untuk selamat dan dapat redha Tuhan. Jangan adalah kepala untuk menjadikan kita ni tumpang mana-mana orang. Perangai numpang, perangai
nak cari tunggangan mana-mana, nak menyelit di celah mana-mana ni, ialah perangai yang tak bagus. Bukan setakat tak bagus di akhirat, di dunia pun orang tak suka. Nak buat apa-apa, dia tak nak ke depan, tapi dia nak tumpang, dia nak menyelit dia je. Ini pun tak bagus. Ini pun tak memberi apa-apa kesan ataupun impak yang jelas kepada orang yang macam ni. Akhirnya dia jadi apa? Jadi golongan yang tertinggal selalu. Sebab tu nak buat apa-apa, kita kena ada perancangan, termasuklah perancangan akhirat. Perancangan akhirat. Kita ada matlamat yang jelas. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya nak bagi analogi yang mudah kepada tuan-tuan. Sebahagian orang muda ataupun kebanyakan orang lelaki ni, dia minat satu sukan yang kita kira worldwide orang minat. Ada orang tak minat, cuma kebanyakan orang lelaki minat, ialah bola sepak. Bola sepak ni orang minat, kebanyakan orang minat lah. Ada orang dia ada fan club yang dia suka, kumpulan yang dia suka, negeri tertentu yang dia suka. Tak apalah, itu tak jadi salah pun. Okay. Cuma kebanyakan orang, dia boleh mengambil manfaat daripada benda yang dia selalu tengok. Tuan-tuan bayang, okay. Pemain bola sepak yang terbaik di dunia, dia sediakan tubuh badan dia, dia buat latihan, dia ada training, dia dijaga, dijadualkan makannya, tidurnya. Untuk apa? Untuk sepak bola bagi masuk gol je. Tuan-tuan boleh bayang, makanan dia diatur, tak boleh makan lebih, nanti berat badan, perut ke depan, tak boleh nak pergi. Sepak bola tak sampai pintu gol. Okay. Pintu gol bukanlah matlamat besar semua orang atas dunia ni. Matlamat kita nak mati dan kita nak selamat di akhirat. Tuan-tuan boleh bayang, nak menyumbat ke pintu gol yang tak besar mana tu pun, yang kalau kita sumbat, kita letih juga. Dalam duk training pun letih juga. Tu pun kena training. Kalau dia satu orang yang kuat isap okok, kena kurang isap okok, kalau tak nanti dia cepat semput. Kalau dia makan banyak, dia kena kurang makan dia. Kalau dia badan dia tu tak biasa dengan larian dalam tempoh yang lama, dia kena berlari, dia kena ada. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan boleh tengok, orang muda lagi dia tahu macam mana pemain bola sepak yang hebat dunia, yang nak duit gaji banyak-banyak tu, dia punya tujuan dia masuk atas padang hanyalah fokus pintu gol. Tu saja. Tapi nak fokus yang tu pun, dia tak boleh makan balas nasi kandar hari-hari, tak boleh. Apatah lagi nak balik ke akhirat, tempat yang lagi seronok. Dalam pintu gol tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Yang ada rumput dengan jaring. Itulah yang dikejar. Semua berlari sampai letih, sampai basah semua badan apa semua, sampai penuh dengan peluh apa semua, nak kejar yang tu. Memanglah dia akan dapat imbalan dan imbuhan yang hebat. Cuma saya nak sebutnya ialah bagaimana sebuah permainan. Nama pun permainan. Sebab tu Tuhan sebut, ketahuilah dunia itu ialah la'ibun walahun, permainan dan juga satu benda yang melalaikan. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang dia rembeskan semua tenaga dia untuk bermain saja. Kerana dia minat, kerana dia tahu itulah benda yang dia suka. Itulah perkara yang dia suka. Sebab tu manusia kalau dia minat, dia akan buat benda tu. Saya baru pindah tempat kerja. Saya tak kerja Jabatan Mufti, saya kerja di KUIP sekarang. Hakikatnya saya rasa penat lah sikit. Pertama, daripada Matahari ni jauh juga, setengah jam. Walaupun orang kata relih tak jam juga punya. Walaupun tak jam lah juga, sikit-sikit pun. Okay. Kalau saya kuliah jauh tu saya risau lah. Saya risau sebab kita balik rumah kita kurang daripada 2 jam. Kita nak prepare apa semua tu. Kalau dulu yang Jabatan Mufti ni petang boleh balik, boleh rehat lah apa semua. Okay. Lepas tu ada orang tanya, ada kawan-kawan kita yang baru lah, tak penat ke kerja office hour ni, pukul 8 masuk, pukul 5 balik, pukul 5 nak pergi pukul 7 tu bukan lama sangat, 2 jam. Lepas pada tu nak kuliah. Saya kata penat, memang penat lah. Sebab tu kuliah saya minggu ni bunyi jam saya berhenti lah, saya tak larat. Okay. Cuma saya ada tanya beberapa orang,
Berapa orang kawan-kawan yang kerja ni. Dia orang ni bukan kaki kuliah, bukan kata dia orang teruk. Cuma dia orang lepas daripada office hour, dia orang akan buat apa aktiviti, sebahagian, tak semua, sebahagian. Dia orang akan main futsal. Main futsal lagi penat pada kuliah tau. Tapi kenapa pergi? Sebab dia minat. Dia tanya saya, penat tak? Penat. Sama macam main futsal lah. Dia tanya, kuliah tiap-tiap malam. Sama sebahagian orang dia habis kerja, bukan di tempat saya kerja, di mana-mana pun. Kalau yang namanya orang muda, dia kerja daripada hari Senin sampai hari Jumaat. Main futsal tu tiap-tiap hari, macam kuliah tiap-tiap hari. Tapi sebab apa dia pergi? Dan futsal tu lagi lama daripada kuliah ni. Sebab kuliah tak sampai sejam. Futsal orang ambil sejam. Tak ada orang ambil futsal 30 minit. Tak ada. Orang mesti akan ambil sejam. Kerana apa? Kerana minat. Saya tak kata main tu salah. Cuma saya nak kata manusia, dia akan sanggup melaburkan diri dia pada benda yang dia minat. Walaupun dia penat, tapi dia minat. Nak kata apa? Itu ialah pilihan dia. Selama mana syarak tidak mengharamkannya, satu orang tu boleh pilih. Tapi kena tahu, dia ada kesan sampingan dia. Dia akan jadi lalai sikit. Jadi seronok, jadi leka. Kadang-kadang dia boleh ganggulah tanggungjawab yang sepatutnya kita tunaikan. Jadi kita akan ganggu prioriti. Saya tak kata salah. Cuma saya kata manusia bila mana dia ada minat, maka dia akan pergi. Dia akan cari. Dia akan cuba ejah macam-macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, ada satu kumpulan manusia, benda-benda yang dia minat lain macam. Dia masuk kerja hari Senin, dia kalut nak tunggu hari Sabtu. Sebab apa? Dia dah kumpulkan kumpulan dia, tempat kerja dia ataupun kawan-kawan dia yang dia kenal. Kita ride, kita bawa motor ramai-ramai, kita pergi satu tempat. Pergi apa? Pergi cari makanan. Dulu saya duduk di Terengganu dulu. Sebahagian syarikat yang besar-besar ni, syarikat oil and gas yang besar-besar, dia besar di Kemaman tu, dia ada banyak syarikat oil and gas yang uruskan petroleum ni. Jadi dia orang ni kebanyakannya gaji mahal. Dia orang pakai motor besar untuk ride. Motor-motor yang besar lah. Motor dia tu lagi mahal pada rumah dia duduk ni. Sedangkan dia nak letak bini dia pun tak lepas atas motor tu. Rumah boleh 3 bilik lah kalau harga motor dia tu. Maknanya satu orang 2 bilik. Nak kata duit tu banyak. Tapi dia minat. Bila mana dia minat, apa yang dia buat? Dia pergi ride. Ride buat apa? Dia cari lemang toki di lemang apa tah di Temerloh tu yang famous tu. Tuan-tuan boleh bayang, ride panas. Sudah, dia bukan musim raya, memang lemang tu ada selalu. Habis cari lemang, cari patin pula. Duit habis. Tapi minat. Saya tak kata benda tu salah, tapi saya nak kata manusia kalau dia minat, dia jadi ringan tu badan dia pergi. Walaupun dia berhadapan dengan banyak benda yang dia nak kena labur, duit dia kena habis, kadang-kadang dia tak sempat masa dengan anak isteri dia, tapi dia minat. Saya nak kata itulah realiti dunia. Begitu juga dengan bab mencari syafaat ni. Bila mana dia tersalah faham, maklumat dia tak betul, maka dia akan cari syafaat kepada benda-benda tak betul. Dan antara tanda-tanda syafaat tu tak betul, kita jadi ringan, kita jadi minat nak pergi. Tuan-tuan tengok orang-orang yang sembah berhala ni, sebahagian mereka melazimi menyembahi berhala tu lain macam. Dia minat pergi berhala. Sebab tu kita kena tahu, orang-orang yang bukan agama Islam, agama-agama yang ada unsur penyembahan berhala, sebahagian penganut dia sangat rajin sembah berhala, dan dia orang ada bilangan berhala yang banyak untuk dia orang sembah. Tapi ringan tu berpadan dia. Kita beri lalu azan, nanti kita beri kesimpulan akhir. Jadi sebagai kesimpulan akhirnya, kalau kita tengok dalam bab syafaat ini, pertama kita kena tahu syafaat itu pihak mana yang boleh beri syafaat, supaya kita tidak tersalah mencari syafaat. Macam kita dah sebut tadi, banyak ayat Quran yang Tuhan cerita tentang bagaimana golongan musyrikin ni dia tersalah cari syafaat. Macam kita, masyarakat kita, orang Melayu, saya bagi contoh terakhir. Antara pihak yang disangkakan boleh beri syafaat ialah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sebab tu sebahagian masyarakat kita bila mana ada anak yang nak hafal Quran, ataupun kita ada anak kita nak suruh dia hafal Quran, sebab kita rasa dia boleh tarik beberapa orang sebagai syafaat daripada ahli keluarga dia. Pertama, hadis tu tak betul. Hadis yang betul ialah
orang yang mati syahid, dia boleh tarik beberapa orang ahli keluarga dia. Yang tu ada hadis. Yang kedua, walaupun dia boleh tarik, dia masih lagi memerlukan izin daripada Allah Azza wa Jal. Dan yang boleh orang kata apa, dapat benda tu pun bergantung kalau Tuhan nak bagi ataupun tak nak bagi. Cuma pemikiran seperti ini dia akan menjadikan dan melahirkan sebahagian orang yang malas beribadah di dunia. Itu poin dia. Menyebabkan dia dah leka, lalai sepanjang hidup dia, ada duit. Lepas tu dia pun taja beberapa orang pelajar untuk hafal Quran. Lepas tu dia rasa benda tu dah selesai banyak lah. Jadi dia ni tak perlu buat apa. Benda tu memang betul ada, tapi kita kena tahu, kita tetap kena ada amalan peribadi juga untuk selamatkan kita di akhirat. Jadi nak dapat syafaat tu pun kena ada juga bahagian daripada kebaikan. Sebab tu dalam buku ni, dalam matan tadi disebut, syafaat itu bagi orang beriman. Kalau dia tak beriman, dia tidak mengasah iman dia walaupun sikit, belum tentu lagi dia boleh dapat syafaat tu. Jadi sama-samalah kita beramal untuk orang kata apa, mendapatkan kebaikan ataupun kesudahan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Cukuplah tu kot, ni pun marah lain macam ni. Okey. Cuma setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.